Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang bagi kita boleh kita mari bertemu pada kali ini melalui Ruang Minda. Maka Ruang Minda pada kali ini ni kita nak mari berkecek sikit tentang sejarah dulu, iaitu sejarah Islam dululah. Pada kali ini ni saya nak mari berkecek tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di zaman Khalifah Muhammad Al-Fatih. Ataupun setengah demo panggil Sultan Muhammad Al-Fatih. Di mananya Sultan Muhammad Al-Fatih ni terkenal lah bahawasanya dia ni salah seorang sultan, salah seorang khalifah Islam yang mana boleh buka Constantinople ataupun boleh buka hak kita dok kena Istanbul learning lah. Di mananya dulu tu kota Constantinople ataupun Istanbul learning tu dia duduk bawah Rome Byzantine. Duduk bawah Rome Byzantine. Negara Islam zaman tu usaha sangat-sangat untuk nak rebut kota Constantinople ni. Al-Constantiniyah ni lah. Duk rebut sangat-sangat nak Constantinople pada zaman tu. Maka payah sangat. Beberapa khalifah duk usaha sangat untuk nak rebut Constantinople. Dan hani ni ada sebut jugalah di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan sampai satu hari hak orang Islam ni boleh rebut kota Constantinople. Tapi pada kali ini ni saya nak main kecek sistem pemerintahan di zaman tu setelah mana Khalifah Muhammad Al-Fatih boleh merintah, boleh pegang kota Constantinople, cara mana dia merintah. Di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih dia ada satu sistem, dia panggil sistem millah. Sistem millah ataupun istilah makleh kat panggil milih. Makleh panggil milih. Kalau kita kat Arab kat panggil millah. Millah ni ambil daripada bahasa Arab lah, iaitu al-millah, makna kata agama, suku agama gitulah. Di zaman pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia guna sistem ni guna, iaitu dia panggil sistem millah. Lagu mana sistem al-millah tu? Sistem al-millah ni makna kata dia buka ruang kepada orang agama lain boleh merintah penganut agama dia. Dia tak dapat tidaklah negara Islam hak kita ni di zaman tak kira lah semenjak daripada Umayyah, Abbasiyah mari kepada Utsmaniyah, bahawasanya setelah mana Islam boleh merintah, Islam tidak sekat agama lain. Islam tidak paksa agama lain supaya masuk Islam. Bahkan Islam ni dakwah supaya demo saat ni tu nak masuk Islam dengan secara suka hati. Islam tak pernah pergi paksa orang lain supaya masuk Islam. Namun hak dok masuk Islam tu iaitu melalui dengan secara dakwah dan mereka suka hati masuk agama Islam. Maka di dalam kerajaan Islam ni dia adalah orang hak agama lain. Ya adalah orang hak agama lain seperti mana kalaulah kita kelik di zaman Constantinople, sebelum ada Islam nak boleh merintah Constantinople tu, dia dulu tu Byzantine, banyakkannya Kristian. Di situ tu orang panggil kebanyakannya pegang Kristian Orthodox. Setelah mana Islam masuk, Islam boleh duduk tapak situ. Apabila masuk di situ, Sultan Muhammad Al-Fatih dia buat satu sistem supaya nak mudah merintah. Oleh kerananya bukan kata di kawasan tu bukan kata orang Islam saja, bahkan ada orang agama lain. Ada orang Yahudi, ada orang Kristian, Nasrani. Oleh itu sistem millah ni lah dia mari guna. Mari guna di dalam pemerintahan. Cara dia iaitu kuasa penuh kepada agama mereka. Masalah kita kata kita agama orang Islam. Orang Islam ni okey. Kena mengikut hukum-hukum Islam penuh.
Bagi orang hak agama lain pada Islam, tengoklah demo tu pergi agama apa. Seperti di zaman Muhammad Al-Fatih ni adanya Kristian Ortodok. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih beri kuasa penuh kepada pihak gereja supaya meretah orang hak agama Kristian hak duduk di dalam takluk ke hak Sultan Muhammad Al-Fatih, iaitu Daulah Utsmaniyah di Turki. Dan Yahudi ada hak agama Yahudi. Jadi kecil mudah-mudah kok sistem milah ni dia beri kuasa kepada agama-agama masing-masing, meretah rakyat masing-masing. Islam guna hukum Islam, Kristian guna hukum Kristian, dan Yahudi guna hukum hak Yahudi. Masing-masing mengikut agama masing-masing. Lepas tu, lagu mana? Jadi kecil mudah orang hak zaman tu kalau Kristian pun dia pok crown sama dia, cukai pun kutik sama dia, Yahudi pun sama. Yahudi pun sama di zaman tu. Cukai kutik sama dia, pok crown sama dia, pas kalau ada hukum gapo-gapo pun sama dia. Maka apabila meretah lagu tu, maka timbullah soalannya, lagu mana apabila berlaku gapo? Berlaku jinayah. Jinayah pun sama. Sultan beri kuasa kepada agama masing-masing, gerak sing agama masing-masing. Islam mengikut hukum Islam, hukum syariah dalam masalah jinayah. Kristian ya ada hukum dia. Yahudi pun ada hukum dia. Tu. Tetapi ada satu perkara. Ada satu perkara apabila berlaku jinayah di antara agama. Masalah orang Islam pergi bunuh Kristian ke ataupun Kristian bunuh Islam ke, jadi lakah antara agama. Apabila berlaku langkah agama macam tu hak ni di zaman tu kena hukum dengan secara hukum syariah, kena guna hukum Islam dalam mereka. Ni orang panggil bentuk pemerintahan di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Di mananya guna sistem millah. Mu meretah agamamu, ku meretah agamaku. Tapi semua duduk bawah kerajaan sama, iaitu di bawah pimpinan hak Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi kecil mudah-mudah kok Kristian dia pok crown for you, Yahudi pok crown for you. Lepas tu ketua-ketua Kristian, ketua-ketua Yahudi ni mari lapor kepada Sultan Muhammad Al-Fatih sekali lagi. Seolah-olah kata Sultan Muhammad Al-Fatih ni hidup pegang kuasa melalui ketua-ketua tua tu lah. Tu. Sebab gapo Sultan boleh buat lagu tu? Oleh kerananya, kalaulah kita tengok di kawasan Europe zaman tu, zaman Sultan Muhammad Al-Fatih ni, iaitu sekitar dalam tahun 14 lebih. Sekitar korong 14 kok tu. Di zaman tu kalau pergi ke Europe, dia paksa masalah agama. Seperti mana di Andalus, seperti mana di Spain. Di Spain semasa Raja Kristian pok crown Spain, dia paksa orang Islam suruh masuk Kristian. Dia paksa orang Yahudi suruh masuk Kristian di zaman tu. Tetapi Islam kita tak. Islam kita bukan bebas masalah hak agama. Nak percaya lagu mana pun pegagilah, sebab tidak ada paksa di dalam agama. Tetapi kerja orang Islam ni kena dakwah lah supaya mereka saat ni tu suka kepada Islam. Jadi semasa Sultan Muhammad Al-Fatih ni, orang Kristian ni suka sangat. Di orang Yahudi pun suka sangat, oleh kerana tidak ada paksa supaya masuk Islam dak. Tak paksa apa kali. Bahkan di bawah pimpinan Islam, dia boleh pegang agama Kristian dia. Yahudi boleh pegang agama Yahudi dia di bawah pimpinan Islam. Oleh kerana di zaman tu, kalau pergi ke kawasan hak lain daripada pemerintah Islam, kena paksa. Seperti mana kita kata orang Kristian Ortodok. Apabila raja saat ni jadi Kristian Katolik, paksa for Ortodok suruh masuk Katolik. Semasa raja Ortodok naik, dia paksa orang Katolik suruh masuk Ortodok. Kecik mudah orang Kristian di zaman tu ada paksa suruh masuk agama dia. Tetapi Islam tak. Islam bukan bebas. Islam bukan bebas. Habis di zaman tu sebelum daripada Sultan Muhammad Al-Fatih nak boleh Konstantinopel tu, jadi orang Kristian tu kalaulah dia lain daripada mazhab Ortodok atau Katolik, jadi kalaulah raja pergi
Kristian goning, orang lain nak Kristian kau lain tak boleh lah. You kena sambung for you. You paksa. You paksa. Tetapi Islam bebas. Di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Tetapi apabila duduk bawah Sultan gak kena ada jizyah lah. Jizyah ni kecil menurut ada cukai. Siapa dia bayar cukai kepada Sultan, siapa dia bayar cukai kepada kerajaan Uthmaniyah, kerajaan pun kena jaga dia seperti rakyat biasa. Tu. Jadi pada kali ini ni alhamdulillah kita boleh tahu salah satu sistem yang mana duduk di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Sistem milah ni lama juga guna. Lama juga guna, iaitu semenjak daripada Sultan Muhammad Al-Fatih, iaitu dalam sekitar tahun 1450 lebih gitulah. Mula di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga mari sampai ke tahun korung yang ke ni, tahun 19 lah. Tahun 19 lah. Akhirnya sistem milah hak dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ni lisuh jugalah. Jadi berhenti jugalah. Oleh kerananya pada tahun yang ke-19 ni, korung yang ke-19 ni, ada banyak pemerintah Islam wa'imah di dalam Uthmaniyah sendiri tu. Jadi banyak timbul fikrah sekular. Timbul fikrah sekular. Fikrah sekular ni makna kata nak becek agama suku, politik suku. Agama suku, politik suku. Sedangkan kita umat Islam ni tidak boleh becek antara politik dan juga agama. Oleh kerana di dalam Islam, politik salah satu sudut, agama kena pergi pegang politik. Tetapi apabila mari timbul sekular, agama, politik dia becek. Jadi dengan sebab timbul fikrah sekular di zaman tahun korong ke-19, tahun 19 lebih ke, jadi buat sistem milah yang dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ni habis. Ini salah satu sistem yang baik lah yang mana kita kata Islam kita guna, dan Sultan Muhammad Al-Fatih orang hok mulai guna sistem ni sehingga siapa korong yang ke-19. Makna kata baru 100 tahun lebih gitulah sistem ni baru utuh. Oleh kerana timbul fikrah sekular, dan sekarang kebanyakan nak jadi sekular lah. Mana kata becek agama suku, politik suku. Ini bahayalah bagi kita umat Islam. Okey, pada kali ini sekadar ni saja dulu. InsyaAllah kita mari ketemu semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.